Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita sambung PDPA dengan tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Tajuk berkaitan puasa. Okey, hari ini boleh lihat okey, sunat-sunat puasa muka surat 123. Okey, sunat-sunat puasa. Ni pada bulan puasa, bulan Ramadan, okey, antara perkara sunat yang pertama ialah bersahur. Okey, bersahur, makan sahur, iaitu melewatkan sahur. Lewatkan waktu sahur, contohnya subuh, waktu subuh pukul 5.30 pagi. Pukul 5 boleh sahur. Jangan pula sahur pukul 12 malam. Itu tidak sunat, itu makan malam. Baik, yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus. Okey, bertadarus ni mengaji Quran, bersedekah dan beriktikaf. Okey, iktikaf ni apa dia? Melakukan ibadah. Tapi syaratnya duduk dalam masjid lah. Termasuklah mengaji Quran ke, solat tahajud ke, dan bermacam-macam. Okey, baik, seterusnya, menyegerakan berbuka. Okey, segerakan waktu berbuka bila? Contohnya waktu maghrib pukul 7.15. Maka 7.15 azan maghrib, maka kita pun berbuka puasa. Segerakan, menyegerakan berbuka puasa. Jangan pula buka waktu tengah hari ke waktu asar, itu batal puasa. Yang kedua, berdoa sebelum berbuka. Doa buka puasa. Apa dia? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa. Baik, yang ketiga, berbuka dengan tamar. Apa dia tamar? Tamar ialah buah kurma. Okey, benda manis lah, sunat berbuka dengan benda manis. Okey, yang keempat, memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Maksudnya kita sedekah makanan kita, sedekah juadah kita yang kita buat ataupun kita beli, sedekah untuk orang lain. Okey, baik. Okey, tadi ada disebut beriktikaf. Okey, beriktikaf di bawah ni saya dah sebut. Iktikaf, berada dalam masjid dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Beriktikaf ni dalam masjid je lah, ataupun surau. Duduk dalam masjid tapi kita buat ibadah, keredaan Allah ni. Kena buat ibadah lah. Okey, baik. Sabar dan tabah dalam menghadapi cabaran hidup. Dalam keadaan puasa ni kita lapar, kena sabarlah. Sangat mencabar. Baik, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, baik. Perkara yang membatalkan puasa, baca dan faham. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Macam mana muntah dengan sengaja? Contohnya kita korek dalam tekak kita, lepas tu muntah dengan sengaja, batallah puasa. Yang kedua, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Okey, pengsan dan mabuk sepanjang hari. Kalau pengsan sekejap tengah beratur perhimpunan contohnya, atau beratur nak beli makanan, tiba-tiba pengsan sekejap, dalam 2-3 minit segar balik, tak ada masalah. Sama juga dengan mabuk. Mabuk sepanjang hari, batal puasa. Gila walaupun sekejap. Kalau dah gila ni sekejap ke lama ke, tetap batal puasa. Kerana waktu gila tu dia tidak ada tidak mukallaf lagi, dia tidak ada hukum syarak untuk atas dia, maka dia batal puasa. Yang ketiga, haid, nifas dan wiladah. Ini bagi orang perempuan, keluar darah haid, nifas dan wiladah ni bersalin, beranak lah. Yang keempat, murtad. Okey, bila murtad seorang tu, batal puasa dia. Murtad ialah keluar daripada Islam. Okey, berjimat pada siang hari. Ini bagi orang yang berkahwin lah. Kalau awak dah jam 4 ni, tidak terlibat lah benda ni. Okey, baik. Waktu siang. Kalau waktu malam tidak ada masalah. Okey, baik. Yang ke-6, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Baik, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum atau sebagainya dan sebagainya. Ini secara sengaja. Dia berlaku secara sengaja, dia memasukkan sesuatu melalui rongga. Kalau tak sengaja, tak apa. Contohnya, sengaja ambil gula-gula, letak dalam mulut, lepas tu telan. Sengaja. Minum, ambil air dia minum dengan sengaja.
ini batal puasa. Andainya terlupa, contoh balik dari sekolah penat-penat, buka pintu nampak atas meja ada air, ambil minum setegak, puasa, baru teringat. Tak apa tu, sebab tidak sengaja. Sama juga, tengok makanan atas meja, ada biskut, ambil makan sekeping, baru teringat puasa. Tapi masa teringat tu, andainya ada makanan biskut masih ada dalam mulut, jangan telang pula bila teringat, kena keluarkan makanan tu. Tapi kalau ingat sengaja pula kunyah telan, batal puasa. Sama juga minum. Masa teringat tu kena berhenti dan keluarkan apa yang ada dalam mulut. Air contoh masih ada, keluarkan dan sebagainya. Akhir sekali yang ketujuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini bagi orang lelaki, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang lelaki ni dia keadaan menggairahkan, batal puasa dia. Baik, kita hendaklah berlaku jujur pada diri sendiri. Perkara-perkara dalam puasa ni kita kena jujur, kena amanah apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan puasa. Ibadat puasa ni diri kita sahaja yang benar-benar jujur, sama ada kita buat tak perkara-perkara yang membatalkan puasa. Andainya kita buat, kita sembunyi dalam bilik, ambil gula-gula kita makan, orang dah nampak, maka perkara itu ialah membatalkan puasa. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang terakhir. Okey, muka surat 134, tajuk yang terakhir, baca dan hayati. Kepentingan berpuasa Ramadan. Apa pentingnya berpuasa bulan Ramadan? Okey, yang pertama, dari segi rohani, jiwa kita, rohani kita, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Kita dekat dengan Allah, kita ingat Allah yang kita ni sedang berpuasa. Yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Melatih diri kita sabar, amanah dan ikhlas, kita buat kerana Allah. Yang kedua, dari segi jasmani pula. Jasmani daripada keadaan badan kita, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Terlalu banyak makan kadang-kadang boleh menjadikan punca penyakit. Yang kedua, merehatkan organ dalaman badan kita. Baik, sebelum ni kita duk makan, kita minum selama 11 bulan. Bulan ke setahun ada 12 bulan. Jadi 11 bulan kita makan. Organ badan dalam badan kita ni dia berfungsi, dia memproses, bergerak sepanjang masa. Macam kilang lah, proses hari-hari setiap masa apa yang kita makan. Jadi bulan puasa ni merehatkan organ dalaman badan kita. Rehat sekejap. Masyarakat. Dari segi masyarakat pula penting. Yang pertama, mengikis sifat kedekut dan sombong. Kita boleh derma lah. Kita boleh sedekah makanan ke minuman dan sebagainya. Mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Masyarakat supaya tidak boros dan tidak membazir. Kita makan apa yang perlu sahaja bulan Ramadan. Kadang-kadang ramai juga masih membazir. Tengok je nak beli, tengok je nak makan. Tapi bila waktu buka puasa, minum air segelas, makan nasi sepinggang, kenyang. Kuih-kuih hak lain tinggal, burger tinggal, martabak tinggal sebab terlalu kenyang. Akhirnya membazir. Tidak boleh ya. Akhir sekali, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Kita akan rasa kasih sayang. Contoh orang miskin, kesian, dia tak ada makanan, kita bagi sedekah, bagi makan kat dia. Kita ajak dia berbuka puasa sama-sama dan sebagainya. Menyemai kasih sayang sesama manusia. Baik. Tengok di sini, puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Baik, secara rumusan di sini, puasa ni ialah membentuk akhlak kita, akhlak yang mulia. Dan puasa ni adalah satu ibadah yang wajib bagi orang Islam. Baik, semasa melakukan ibadah puasa, kita perlu apa? Mengikut syarat yang telah ditetapkan. Contohnya, apa yang kita boleh buat pada bulan puasa, semasa berpuasa, dan apa yang tidak boleh buat. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.